Didik TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam slot Menengah Rendah Didik TV KPM dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 3 dengan topik kita konflik persahabatan. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar cikgu? Okey, terima kasih Syafiqah. Murid-murid yang berada dalam talian yang berada di rumah teruskan bersama dengan cikgu kerana seterusnya sangat penting kerana kita akan mengetahui bagaimanakah cara-cara kita nak menyelesaikan konflik juga kepentingan penyelesaian konflik. Kita teruskan Syafiqah ya. Boleh cikgu. Yang pertama, cara-cara penyelesaian konflik persahabatan yang pertama ialah menerima budaya dan latar belakang sahabat. Kenali budaya dan adat resam yang menjadi amalan sahabat kita. Kita fahami apa amalan dia. Kita melihat apakah adat resam yang menjadi ikutan mereka dan kita perlu menghormati. Kemudian kita hormati amalan dan kepercayaannya. Setiap orang mempunyai kepercayaan dan amalan keagamaan masing-masing dan kita perlu menghormatinya. Yang ketiga, sertailah majlis sosial mengikut keperluan. Kalau kita rasa boleh dan tidak mengganggu batas adat resam kaum masing-masing, kita masih lagi boleh menyertai dan menyokong program yang dianjurkan oleh sahabat kita. Yang kedua ialah menerima kekurangan dan kelebihan sahabat. Ini sangat penting. Setiap orang Tuhan telah dijadikan dengan kelebihan. Setiap orang kelebihan, tiada kekurangan. Tuhan telah menjadikan manusia dengan sangat sempurna. Penerimaan kita, bagaimana kita nak bersyukur dengan apa yang kita ada. So, kita mestilah melayan kawan-kawan kita dengan layanan yang sangat sopan. Kita hormati kawan kita, walaupun mempunyai perbezaan dari segi fizikal. Menjadi pendengar yang baik. Bila sahabat kita berbicara, kita mesti menjadi seorang pendengar yang baik. Ini akan mengukuhkan persahabatan. Yang ketiga, tolak ansur. Sesama sahabat, sabarlah hadapi konflik. Setiap orang mesti ada masalah. Kita selesai dengan cara yang baik. Tolak ansur, jangan ego. Ego ni boleh meruntuhkan persahabatan. Kita menerima perbezaan itu tetapi kita selesaikan cara yang baik. Dengarlah pandangan sahabat kita. Dia ada pendapat dia, kita ada pendapat kita. Kita dengar dahulu. Kemudian baru kita bincangkan yang mana paling baik. Kemudian menyelesaikan masalah tanpa emosi. Ketika sedang marah, ketika hati sedang sakit, masalah tidak akan selesai. Kita selesaikan masalah, kita dah cool. Maksudnya maaf, bila kita rasa tenang, diri kita merasa tenang, baru kita selesaikan masalah tersebut. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Bicaralah dengan berhemah. Kawan kita sedang meluahkan perasaan. Apa yang dihadapinya, kita menjadi batu di situ. Tak memberikan respon kepada beliau. Maka kita kawal emosi ketika berbicara. Kita kawal nada suara kita. Kita jaga gaya bahasa kita. Dan kita menjaga perkataan-perkataan yang kita gunakan. Kemudian, empati dan pertimbang rasa. Empati ini adalah sangat penting dalam penyelesaian konflik. Di mana apabila sahabat kita menghadapi masalah, kita perlu menyelesaikan masalah dengan berada di tempat sahabat kita itu. Kita fahami peranan diri kita sebagai seorang sahabat itu apa. Kemudian kita perlu saling memahami. Kemudian kita mesti saling membantu, melengkapi kekurangan. Setiap orang pasti ada kelebihan diri masing-masing. Kita tutup kelemahan yang ada pada kawan kita dengan kelebihan kita ada. Itu namanya persahabatan. Kemudian, amalkanlah perundingan. Bincang, kenal pasti punca masalah. Kenapakah berlakunya konflik dalam kehidupan seharian? Kita bincang. Bersikap terbuka. Jangan memendam rasa. Kerana memendam rasa akan membawa binasa. Kemudian kita bersemuka. Ini paling penting dalam penyelesaian konflik. Jikalau tidak bersemuka, tidak meluahkan apa yang dirasa, maka wujudlah letupan gunung berapi yang boleh menyebabkan runtuhnya persahabatan sekian lama kita bina. Jauhi cerita tidak benar tentang orang lain. Jauhi cerita yang kita dengar tentang diri kita daripada orang lain. Dengar daripada mulut sahabat kita sendiri. Itu paling penting. Jangan dengar cakap orang. Okey? Maka di situlah dia beberapa cara yang telah cikgu berikan mengenai cara-cara penyelesaian konflik persahabatan. Seterusnya, kita akan pergi kepada kepentingan menyelesaikan konflik persahabatan. Murid-murid yang berada di talian, dalam talian dan juga yang berada di rumah, kepentingan penyelesaian konflik persahabatan ialah untuk kita capai kata sepakat. Kita nak selesaikan konflik itu dengan segera. Kita tidak mahu teruskan pergaduhan. Kita secara fizikal ataupun emosi tidak mahu. Kita nak selesaikan dengan segera. Itu kepentingan dia untuk kebaikan bersama. Bila kebaikan bersama, bila kita sedang berkonflik, dia akan mengambil nama keluarga kita, nama bapa kita, nama ibu kita. So kita nak menjaga perkara tersebut, kita nak jaga nama baik keluarga. Kemudian untuk mencapai persetujuan bersama. Di mana yang jelas lagi yang nyatakan pada Syafiqah iaitu berkaitan dengan win-win situation dengan izin, iaitu kita menyelesaikan masalah dengan situasi menang-menang. Kemudian
kita perlulah wujudkan hubungan yang harmoni. Kepentingan ini sebab kita nak wujudkan hubungan. Kita tak nak gaduh dengan sesiapa. Kita tidak mahu berselisih faham dengan siapa. Kita nak hidup secara aman dengan sama. Kita jauhkan perbezaan. Jauhkan apa yang sahabat kita ada, tak ada, jangan. Jauhkan. Kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita kongsi. Okey? Jauhi rasa kurang senang. Bila ada rasa kurang senang, ini akan menyebabkan konflik, ini akan menyebabkan emosi kita sentiasa terganggu. Ada je perkara yang kita rasa tidak puas hati pada kawan kita ataupun sahabat baik kita sendiri. Kerana kita rasa kurang senang. Okey, kemudian elakkan perselisihan. Jikalau adalah perasaan yang tidak baik itu, buang. Tak payah cerita. Buang. Beritahu yang baik-baik saja. Kemudian yang ketiga, kepentingan menjaga konflik ialah untuk eratkan persahabatan lah. Kita tidak mahu persahabatan kita terhenti di tengah jalan. Kita nak benda itu kekal sehingga kita sehidup semati. Tangani konflik itu dengan segera. Elakkan hubungan menjadi renggang. Emosi menjadi tidak stabil. Dan seterusnya, kita perlulah menyatakan bahawa jauhi pihak ketiga. Kerana kenapa kepentingan kita nak menyelesaikan konflik ialah untuk menjauhi pihak ketiga. Ada je orang yang mendengki ataupun tidak suka dengan keakraban kita dengan orang. Ada, itulah manusia. Tetapi kitalah perlu menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga sahabat kita. Kena tahu cerita sebenar. Jangan dengar sekarang kita tengok media sosial digunakan untuk meruntuhkan persahabatan. Boleh bila-bila masa. Don't. Jangan percaya pada perkara itu. Percayalah apa yang kamu dengar daripada mulut sahabat kamu sendiri. Kemudian, baiki kekurangan bersama-sama. Baiki. Sebab bukan semua manusia itu sempurna. Tetapi kita menjadi sempurna kerana kita saling melengkapi. Itu persahabatan. Kemudian yang kelima, elakkan depresi. Ini sangat bahaya. Apabila konflik tidak diselesaikan, maka kenapa kepentingan dia? Untuk menyelamatkan nyawa. Kerana bila depresi, kita akan mengalami kemurungan. Bila kemurungan, kita akan menyendiri. Bila menyendiri, dia akan menyebabkan kita menuju ke arah untuk membunuh diri. Bahayanya, Syafiqah. Betul, bahaya sangat konflik ini. Maka kita perlulah jauhi persepsi negatif. Kita sentiasa positif. Walaupun kita gagal, kita bangkit. Walaupun kawan kita gagal, kita bangkit sama-sama untuk bantu kawan kita. Itulah kepentingan untuk menyelesaikan konflik persahabatan. Seterusnya adalah apa? Adalah aktiviti pengukuhan. Sangat laju cikgu memberitahu seperti LRT ya. Harap-harap murid-murid kita laju mengetahui, menyerap masuk dalam jiwa mereka. Seperti pasti. LRT juga. Pastikan Syafiqah? Pasti. Okey cikgu. Macam mana ni cikgu? Soalan apa yang akan ditanyakan untuk murid-murid kita ni cikgu? Okey. Soalan di bahagian aktiviti pengukuhan ini adalah berkaitan dengan jiwa. Mereka kena kongsikan pendapat mereka, apa yang mereka rasa, apa yang perlu mereka selesaikan dan dengan berkongsi secara naratif. Okey, boleh kita mulakan? Okey. Boleh Syafiqah? Boleh cikgu. Cikgu, saya minta izin untuk saya bacakan soalan, boleh cikgu? Boleh. Okey. Kita nak tanya dulu murid-murid siapa nak jawab dulu ke ataupun kita tanya terus? Kita bagi soalan, lepas tu baru kita open. Okey. Maaf, baru kita bukakan. Okey. Jadi soalan yang pertama, adik-adik dekat rumah, dekat dalam talian pun boleh dengar ya sama-sama. Okey, yang pertama, bagaimanakah anda menyelesaikan konflik dalam kehidupan seharian dan mengapakah konflik itu perlu segera diselesaikan? Syafiqah terlupa sesuatu. Ya. Bawah tu apa? Bawah tu. Jelaskan alasan anda. Ya, betul. Murid-murid. Ya. Okey, siapa yang nak jawab soalan yang diberikan? Boleh. Sesiapa nak jawab, angkat tangan. Okey, saya nampak Tif, cikgu. Okey, Tif. Okey, ingat ya, murid-murid, walaupun bintang yang berada di carta ganjaran telah berterbangan, anda punya jawapan, kemajuan anda terlekat bintang yang di hati cikgu. Jangan risau, cikgu tahu siapa yang mendapat bintang. Okey, kita teruskan, Tif. Teruskan, Tif, kongsikan pendapat anda dalam masa yang ditetapkan. Silakan. Pada pendapat saya, jika sesuatu konflik berpanjangan, kita haruslah menyelesaikan secara bersemuka agar tidak berpanjangan. So, yang dengan menyelesaikan dengan segera, adab persahabatan kita dapat berpanjangan. Maksud saya. Maksud Tif dekat sini, Tif boleh cikgu tambah. Maksud Tif dengan penyelesaian konflik secara bersemuka, hubungan kita akan semakin baik. Begitu pendapat Tif?
Betul, Tim menjawab ya, tetapi melakukannya konflik talian di situ. Okey. Okey, Tim cikgu. tetap berjaya mendapat 1 bintang. Satu Safika. bintang cikgu Ya. untuk Tim. Okey, tahniah. Mana cikgu yang paling penting cikgu sebenarnya kita nak sematkan orang kata apa, kasih sayang, persahabatan tu dalam diri kita cikgu kan? Ya, betul. Yang mana sebenarnya kita nak berpanjangan. Ya. Tak adalah sekejap-sekejap je Ya, kan? betul. Kerana persahabatan yang panjang lahirnya daripada sebuah kasih sayang yang ikhlas. Okey, nampak macam seorang pendeta pula saya. Okey, kita teruskan kepada peserta seterusnya atau peserta pula. Murid kita seterusnya yang dalam talian ni untuk menjawab persoalan. Teruskan. Okey. Memberikan pendapat anda. Siapa? Sila angkat tangan. Untuk jawab soalan yang sama ke cikgu? Soalan yang sama. Oh, soalan yang sama. Okey, silakan. Pak Vani ya? Okey, Okey, silakan Pak Pak Vani. Vani. Konflik itu perlu diselesaikan dengan segera supaya konflik tidak berterusan dan tidak dapat mengawal emosi yang tidak stabil serta meningkatkan kefahaman tentang mungkin tentang apa-apa perselisihan faham. Adakah diterima cikgu soalan jawapan Diterima tersebut? kerana yang terhalang di situ talian. Jawapannya sampai ke jiwa saya. Sampai ke jiwa Jawapannya cikgu. 1 bintang. 1 bintang Ya. untuk Pak Vani. Okey. Kita cikgu. teruskan lagi dengan seorang lagi mungkin, iaitu siapa ya yang belum lagi, sila angkat tangan. Nak cuba? Siapa yang nak cuba soalan? Okey, Oh. silakan. Divya ya? Divya dengan Chia. Okey. Silakan, Divya. Divya. Silakan Divya, kongsikan. Konflik berlaku secara kerap dalam kehidupan seseorang manusia disebabkan oleh pendapat yang berbeza. Perselisihan juga menjadi sebabnya. Saya selesaikan konflik ini dengan bercakap dan menyuarakan pendapat saya secara terus terang tanpa menyinggung ataupun menyakitkan perasaan mereka. Saya juga akan mengelakkan pergaduhan fizikal berlaku supaya konflik ini tidak terbina lagi. Konflik ini sangat penting untuk diselesaikan dengan segera. Okey, konflik itu sangat penting diselesaikan dengan segera. Ya, betul, Okey, kita cikgu. dapat jawapannya. Okey, kita ada masih masa tetapi Chia tidak akan menjawab soalan ini. Cuma saya nak tanya kepada Chia. Chia, boleh dengar suara cikgu? Okey, Chia boleh dengar? Boleh? Ya, cikgu. Okey, Chia, cikgu nak tanya. Pembelajaran kita yang bagian ini, apakah yang Chia rasa boleh berikan? Apa yang Chia dapat pada hari ini untuk bahagian yang kedua pembelajaran kita pada hari ini? Boleh kongsikan? Boleh. Silakan. Okey, silakan. Penyelesaian sesuatu konflik dalam kehidupan sangat penting untuk kita berasa gembira apabila hubungan persahabatan terus kukuh dan berkekalan. Okey, good. Saya berikan kepada maaf. Okey, baik. Kita berikan bintang kepada Chia. Okey. Maka dekat situ Tadi dia. kita boleh rumuskanlah bahawa saya boleh berikan sedikit contoh jawapan ya, cadangan jawapan saya. Baik. Di mana konflik berlaku dalam kehidupan semua orang yang mempunyai sahabat. Saya juga pernah melalui konflik dalam persahabatan. Saya sering berselisih pendapat dengan sahabat saya mengenai suatu perkara. Walau bagaimanapun, saya mengambil langkah positif untuk menyuarakan pendapat saya secara berhemah kepada sahabat saya. Saya menyelesaikannya secara perundingan untuk mengelakkan diri daripada berlakunya pergaduhan secara pertuturan atau fizikal. Ini akan menjadikan hubungan saya dengan sahabat menjadi lebih erat dan berkekalan. Dalam pada itu, saya dapat menjaga nama baik diri, nama baik sahabat dan masing-masing. Akhir sekali, konflik dalam persahabatan akan dapat dielakkan apabila seorang itu dapat menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada sahabat baiknya. Hubungan yang baik dapat menjauhkan diri daripada perlakuan dan pemikiran yang mengeruhkan hubungan persahabatan. Baik, terima kasih cikgu atas penjelasan mengenai dengan cara-cara untuk mengatasi konflik persahabatan. Jadi sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM.